Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Tumpuan berita, Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab terus berusaha memastikan Kampung Paloh dan sekitarnya memiliki 4 kemudahan utama seperti jalan perhubungan, bekalan air, elektrik dan telekomunikasi dan disediakan sepenuhnya sebelum penggal kedua perkhidmatan beliau. Katanya 4 infrastruktur utama ini merupakan asas utama yang perlu dibangunkan di samping penyediaan kemudahan lain. Tambahnya, sekiranya semua infrastruktur utama ini telah disediakan, maka proses pembangunan sosioekonomi dapat dilaksanakan dengan jayanya dalam usaha meningkatkan ekonomi rakyat luar bandar. Kau berusaha supaya sebelum tamat penggal kali ini, kurang-kurangnya kerja menyediakan jalan-jalan untuk kampung kita ini patut dimulakan. Biar peruntukan sudah doa. Jadi ada masa abang warna bagi, abang nak sabik ke, abang nak design bagi. Jadi tahun hadapan merupakan tahun kedua dalam perkhidmatan kau sebagai ahli parlimen. Jadi lagi doa 4 tahun. Jadi insyaAllah kau akan memantau arus kau. Yang penting arus. Wakil kau main bapa tekankan teruslah. Wakil kau kena hidup tanpa. Tapi dengan arus susah kalau buat hidup. Susah kalau buat bergerak, susah kalau buat pinjam rezeki, susah kalau buat menambah pendapatan, susah kalau buat menjual hasil-hasil tangkapan, hasil-hasil tanaman dan sebagainya. Jadi ini adalah sangat penting bagi Pulau di kawasan ini. Jadi kali ini kau akan menagih peruntukan tersebut untuk benar arus Pulau. InsyaAllah. Jadi inilah yang kita harapkan. Jelas beliau ketika berucap dalam program Hari Paloh bersama pemimpin di Dewan Masyarakat Paloh pada Rabu. Selain itu, Insinyur Yusof juga menyuruh penduduk supaya mengekalkan tanah-tanah yang ada agar dapat digunapakai oleh generasi seterusnya. Tambahnya, pembangunan infrastruktur asas ini juga akan dapat mengekal penghijrahan belia keluar dari kampung yang pergi untuk mencari pendapatan di tempat berbeza melalui pelan pembangunan yang telah dirancang untuk para belia mengusahakan tanah-tanah yang ada. Dalam pada itu, Insinyur Yusof turut merasmikan program Hari Paloh yang diadakan 2 hari bermula Selasa dengan program dipenuhi pelbagai aktiviti seperti sukaneka rakyat, futsal, pertandingan memancing dan turut diselitkan dengan majlis mengenang jasa bekas-bekas ketua kaum, parti dan guru-guru kafah yang telah menabur bakti di Kampung Paloh. Pada majlis sama, Insinyur Yusof turut menyerahkan cek bernilai RM30,000 kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Orang Kaya Muda Pakeri bagi membantu menyediakan kemudahan asas yang diperlukan oleh para pelajar berikutan isu kerosakan sekolah tersebut menyebabkan sekolah terbabit diisytiharkan tidak lagi selamat untuk digunakan. Sementara itu, lebih 30 agensi, kelab, persatuan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO di seluruh kawasan Parlimen Tanjung Manis menerima peruntukan projek kecil luar bandar MRP bernilai RM185,000. Penyerahan cek peruntukan itu disempurnakan Insinyur Yusof dalam majlis ringkas di Pusat Khidmat Tanjung Manis pada Rabu. Dalam ucapannya, Insinyur Yusof berharap agar semua peruntukan yang diberikan dapat digunakan sebaiknya bagi menjalankan aktiviti yang telah dirancang di samping menyediakan laporan aktiviti yang dilaksanakan. Beliau juga berharap mendapat kerjasama dari semua penerima peruntukan agar menyediakan sedikit laporan tentang aktiviti yang dilaksanakan mengikut permohonan agar penyaluran duit rakyat ini tidak dipertikaikan. Dalam masa sama, beliau turut meluahkan rasa gembira kerana penyaluran dana seperti ini membuktikan tidak kira agensi kerajaan, swasta atau kelab sukan sentiasa aktif dalam apa yang dilakukan. Pada majlis sama, beliau turut menyerahkan cek sumbangan kepada jawatankuasa Pesta Nanas sebanyak RM10,000, penggerak ibu bapa komuniti dan swasta PIBKS daerah Sarike sebanyak RM3,000, Perkip Hospital Sarike sebanyak RM3,000 dan Persatuan Sukan Petong bahagian Sarike sebanyak RM3,000. Seterusnya, Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas Cawangan Saribas telah turun padang untuk menghulurkan bantuan bakul makanan kepada warga emas di Kampung Babu Debak bertujuan meringankan beban ahli keluarga terbabit. Difahamkan warga emas Sulai Sitam dan Seniah Sili yang menerima bantuan bakul makanan ini merupakan penerima yang telah terlantar akibat sakit tua. Penyerahan bantuan bakul makanan ini telah disempurnakan oleh Setiausaha Eksekutif Saberkas Negeri Sarawak Izzuan Haironi mewakili Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Muhammad Razif Sitam di Kampung Babu Debak pada Rabu. Bantuan Saberkas prihatin ini merupakan simbolik bagi penyerahan bantuan bakul makanan kepada golongan yang memerlukan di seluruh cawangan Saribas yang akan diserahkan dari masa ke semasa.
Manakala di Miri, kontingen Zon Utara yang meliputi Miri, Limbang dan Bintulu berhasrat untuk tampil sebagai juara pada Tamasya Sukan Sarawak Suksar edisi ketiga yang bakal berlangsung pada 15 sehingga 18 Januari 2024 nanti di Sibu. Menurut Residen bahagian Miri, Jamali Busri, para atlet Zon Utara telah memulakan latihan di bahagian Miri dan Bintulu bagi memantapkan persiapan mereka. Katanya dalam misi merangkul kejuaraan, sesi latihan para atlet Zon Utara telah bermula di bahagian Miri dan Bintulu. Beliau berkata demikian semasa mesyuarat persediaan Suksar 3 Sibu 2023 Zon Utara Miri Limbang Bintulu di pejabatnya di sini pada Rabu. Jamali yang juga chef de mission bagi kontingen Zon Utara itu menambah, pasukan Ayam Tambatan Zon Utara akan memulakan perjalanan ke bahagian Sibu pada 13 Januari 2024 untuk menghadapi tamasya kali ini. Kontingen akan bergerak ke bahagian Sibu pada 13 Januari 2024 dari Miri dan tempat berkumpul adalah Stadium Bahagian Miri tambahnya. Kontingen Zon Utara akan mempertaruhkan seramai 374 orang atlet termasuk barisan urus setia, atlet, pengurus serta pegawai perubatan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS termasuk portal kas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan paparan Visi Premier 2030, Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS. Visi Premier 2030 Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Dengan mandat penuh rakyat Sarawak untuk 5 tahun yang akan datang, kerajaan negeri yakin memenuhi komitmen untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dirangka dan sedang dilaksanakan. Lebih banyak kemajuan dan manfaat dari kemakmuran untuk kesejahteraan rakyat Sarawak akan direalisasikan. Kerajaan negeri akan sedaya upaya mencapai inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dilaksanakan dan yang telah dirancang di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang dilancarkan pada 22 Julai 2021. Menjelang 2030, Sarawak akan menjadi negeri maju yang dipacu data dan inovasi di mana semua rakyatnya menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Untuk mencapai aspirasi ini, terdapat 7 teras strategik. Mentransformasikan Sarawak ke arah ekonomi yang berdaya saing dengan meningkatkan tahap produktiviti, membangunkan lebih banyak aktiviti hiliran bernilai tinggi, meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan dan menjadikan Sarawak destinasi pelaburan pilihan, menumpukan perbelanjaan di kawasan yang paling menghasilkan impak ekonomi, sosial dan alam sekitar, mengoptimumkan penggunaan aset dan peruntukan kerajaan serta membangunkan modal insan untuk menyokong pembangunan sosioekonomi, mempercepat adaptasi digital dan penggunaan data untuk menjana pendapatan, memacu manfaat ekonomi dan sosial untuk semua rakyat Sarawak dengan memberi tumpuan kepada golongan miskin, menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Pelan transformasi ini akan menggariskan 6 sektor utama sebagai pemacu pertumbuhan iaitu pembuatan, pertanian, pelancongan, perhutanan, pelombongan, perkhidmatan. Disokong oleh 7 pemboleh iaitu transformasi digital, inovasi, pendidikan dan pembangunan modal insan, kemudahan asas, utility, pengangkutan, tenaga boleh diperbaharui. Aspirasi Sarawak ke arah negeri maju dan berpendapatan tinggi akan dilaksanakan di bawah RMK 12 2021 hingga 2025 dan RMK 13 2026 hingga 2030. Di bawah RMK 12, fokus utama ialah untuk melengkapkan projek kemudahan asas sebagai platform untuk mendorong pembangunan ekonomi. Visi Premier Sarawak Maju 2030.